Alright geng. Assalamualaikum. Seperti yang dijanjikan, aku share reason apa sebab macam mana boleh dapat setup AUD CHF ni. Okay, mari kita mula daripada weekly. Okay geng, so kita padam dulu. Sekejap kita padam dulu. Okay, buka weekly. Sekarang ni kita tukar pada line chart standard lah. Kita tukar line chart. Okay, kita nampak kat sini ada big movement kena break. Second movement kena break. Dekat sini pun ada juga big movement. So price tak sampai lagi. Kalau kita tengok kat sini, dia tak sampai lagi kat big movementnya candlestick yang bawah ni. Betul. Tapi kalau tengok line chart kat balik, kita tengok sini. Kat sini ada second movement kena sini satu kena pecah. So kat weekly punya SNR valid ni ada satu second movement yang telah dipecahkan atau telah di breakout. Kita tengok kat dalam weekly ni ada confirmation atau tidak. So siapa setup ni Ustaz pernah ajar, breakout setup. Dia breakout reversal macam tu. So tukar pada candlestick. Kalau kita tengok kat candlestick kat sini, tak ada apa-apa confirmation. Kalau kat sini tak ada apa-apa confirmation, betul. So kita tengok kat daily ada tak confirmation dia. Kita tengok daily. Kalau kita nampak kat daily kat sini, okay, tukar pada line chart. Okay, kita tukar pada line chart. Okay, sini SNR valid kita. SNR valid. Okay, SNR valid kita dia kena break. Dia kena break, lepas tu dia ada tinggal satu confirmation. Dia ni dia break, dia datang balik, dia tinggal satu confirmation. Okay, kat line chart So ini confirmation dia buat penukaran arah. Betul. So inilah kita punya confirmation. So kat situ ada confirmation. So kat situ kita boleh jadikan satu setup setup breakout reversal. So tadi kita ambil SNR valid dekat weekly dan kita ambil confirmation dekat daily. Okay, kita tukar candlestick dan kita tanda lah confirmation yang ni. Kita tanda. Lepas tu kalau weekly daily kita ambil H1. So jadilah setup ni weekly daily H1 punya reversal tapi breakout. Betul. So kita nak tanda kita punya zone kita macam mana? Kita tanda kita punya zone begini. Macam biasa, macam kita nak tanda reversal, ambil line chart. Kita tengok first live kita, confirmation kita zone mana. Tukar pada candlestick. Kita ambil shadow dengan body sahaja. Okay. So dapatlah zone untuk kita sell. So price masuk pun walaupun per 2 hari juga dia nak turun. So dia price masuk, buat confirmation, breakout sell, datang balik, kita entry, then dia junam. Macam mana nak tengok? Kat M15 boleh tengok. Senang je style aku. Kalau kita nak sell, tunggu breakout sell. Kalau kita nak buy, tunggu breakout buy. So kat sini price masuk zone kita, pump, dia breakout sell, dia datang balik, entry sini. So junam. Boleh lah dapatlah 30 pip kalau daripada higher. So sekarang ni slow penny, tak apalah ambil lah TP. Okay, ini setup AUD CHF. AUD CHF. Okay, kita satu lagi setup CAD CHF. Okay, CAD CHF di break. Sakit hati aku. Tengok dia sideways 2 hari dalam zone ni. Dia break. Tak apa, kita tengok apa masalah pair ni. Tapi aku nak tahu macam mana aku boleh dapat setup pair ni. Sama ke macam tadi? Sama ke setup dia? Kita buka weekly. Okay, kita padam dulu. Geng. Padam dulu baru kita nampak. Okay, kalau kita tengok kat weekly,
Kalau kat weekly kat sini tak berapa clear second movement je. Kita tengok pada daily lah. Kita tengok daily. Dia dah kena cantik sikit second movement. Tak apa weekly. Senang ambil weekly. Kalau kita tengok kat weekly dekat sini ada satu second movement. Sama juga SNR valid ni. SNR valid kena break. So kita tengok kat dalam tu ada tinggalkan confirmation tak. So kita tanda lah. So kita tengok kat dalam zone tu dia ada tinggalkan confirmation tak. Selepas kita tanda, kat weekly nampak ada macam tinggal confirmation betul. Kat weekly kita nampak kat sini ada satu macam tinggal confirmation. Macam weekly terlampau besar. So tak boleh kita ambil daily. Kita tengok daily. Daily ada tak? So daily ada. Daily nampak macam sebatang tu. Dia terus masuk zone. Okay. Tengok balik kat sini zone. SNR kita yang valid. Zone kena break. Tinggalkan confirmation. Sama juga macam setup reversal. So kita marking kita punya reversal confirmation kita, penukaran arah dia tu. Apa susah ni. Okay. Bila dah tukar, so tadi kita ambil weekly, daily kita tukar kepada H1. So kita tukar pada line chart. Kita nak ambil dia punya zone dia. So kita akan ambil sini satu, sini. Kita ambil satu atas. Kita tukar pada candlestick. So itu adalah zone kita. Sekejap kita buang kotak ni. Nampak tu dia masuk zone, dia sideways. Dia sideways. Tapi dia tak nak ada buat breakout sell. Dia tak nak breakout sell. Faham tak? Dia tak nak ada buat breakout sell. Dia masuk zone, dia tak nak break zone ni. Dia sideways dalam zone ni. Kalau dia ada breakout zone ni, sepatutnya sama juga macam CAD, CHF. Kalau dia ada breakout sell, baru kita sell. Tapi ni dia tak ada breakout sell. Nampak tak geng? Dia tak ada breakout sell. Tapi dia breakout buy. Tapi itulah aku pun entry je. Aku pun entry dengan yakin je. Nampaknya dia tak ada breakout sell. Tapi dia breakout buy. So kat situ nampak price maybe nak naik lagi. Sama ada dia nak ambil punca kejatuhan dia. Punca ataupun kat sini zone breakout. Kat sini permulaan dia jatuh. Kat sini ada dua. Kat dua ada punca kejatuhan dia. Maybe dia nak ambil zone ni ataupun breakout. Kita tahu. Okay. So itu je lah cara macam mana Reason dapat setup dua setup ni, CAD dengan AUD ni. Ingat geng, seperti sebelum ni pun aku dah cakap, kalau kita nak sell, tunggu breakout, sell datang balik. Macam mana pun price ni kalau dah breakout sell, dia mesti akan datang balik dalam zone. Okay, macam ni dia tak ada breakout sell, dia pun ada, dia sideways melekat. Ni dia masuk balik zone ni. Nampak dia masih dalam zone. Sebab zone kecil je. Zone kecil je. Jangan risau. Zone 9 pip je. Dengan aku tak ada pakai zone besar gerabak. Pakai zone kecil-kecil je. Sebab aku suka loris punya orang. Kita tengok apa tadi. AUD CHF betul. AUD CHF. Kalau kita nampak tadi kat AUD CHF ni cantik. Nampak. Dia masuk zone, dia breakout sell. Dia bukan masuk zone, breakout ke atas. Okay geng. Okay, aku rasa itulah saja cara penerangan aku. Macam mana dah boleh dapat setup dua pair ni. Okay, macam mana boleh dapat setup sell gold ni. Daily H4 F15 tapi reversal punya breakout. Okay geng, macam ni. Okay, kita buka daily dulu. Kita tengok, kita tukar pada line chart geng. Okay, sekarang ni aku tunjuk. Ramai tanya aku, ramai DM aku, macam mana boleh dapat daily ni, macam mana boleh dapat mesh ni, aku tunjuk. Okay, sekarang ni kurang price kita dekat Abot ni dulu. Okay, kurang price kita dekat sini. Betul. So kalau kita tengok time frame daily, sekarang ni time frame daily, kat sini ada second movement. So kat situ ada satu support. Kat sini ada satu support yang valid. Yang valid. SNR valid kita kena ada second movement. Betul tak geng? So
Ini daily, ada support yang valid telah di apa gang? Dipecah gang, telah di break out. Okey. Macam biasa, support kita ni dah valid, lepas tu dia kena pecah gang, kena pecah. So bermaknanya support tu masih valid lah, cuma dipecah je. So kita tak nak SOP kita kena ada SNR valid. So kita ada SNR valid. So kita marking lah gang. Kita marking. Kita buat kotak. Kita marking buat kotak macam ni. Dan kita tukar pada candlestick. Kita kemaskan je pada candlestick. Okay, sekarang ni kalau SOP saya tak reversal, kita ada daily H1, kita ada daily H4 15. Itu hanya bermula. SNR valid kita kalau bermula dengan daily, kita ada dua tu saja. Okay, setup ni boleh jadi daily H1 dan dia boleh jadi daily H4 M15. Tapi aku prefer ambil daily H4 M15 dulu. Sebab apa? Selepas benda ni dah terjadi, baru akan jadi daily H1. Ini bagi akulah. Sebab tu aku akan ambil ni. Okay. So kat sini support kita yang valid kena pecah. Okay, kena pecah. So kat dalam ni, kalau kita tengok kat daily sekarang ni, candlestick daily, tiada confirmation, tak ada. Okay, tak ada. So kita tengok kan price baru masuk kan, price baru masuk pada support kita yang valid tu, yang kena break tu. So kat sini ada confirmation. Nampak ni dah ada buat penukaran arah. Sebab semalam daily start, lepas tu dan hari ni daily close. Tapi kalau kita tengok kat sini, confirmation dia macam terlampau tak berapa clear, baru lagi. So sebab tu aku prefer kepada H4. So kita akan ambil confirmation tu dekat H4. So kat H4 ni barulah kita nampak. Okay, kat H4 ni barulah kita nampak geng. Kat H4 ni, yes. So kita akan marking this one candle lah, confirmation kita. So kita buatlah kotak geng. Kita buat kotak. Ini breakout punya reversal. Breakout tapi kita pakai reversal punya. It's not a big problem je. Janji biru kan. Tak kisah nak pakai apa, janji biru. Hehe. Benda susah ni. So kita akan marking candle ni saja. Benda ni. Astaghfirullahaladzim. Sorry kan, sekejap. Aku nak ambil betul-betul. Okay, boleh lah. Setelah kita marking ni, so kita dah ada. Okay, biar aku ulang balik. Kat sini kita ada daily. Zone ni kita ambil daily. Confirmation ni kita ambil H4. So zone entry kita akan jadi M15. So kita bukalah M15 geng. Buka M15. So kita tukar ada line chart untuk cari zone entry. Zone entry kita macam biasalah, kita akan ambil paling highest. Sebab apa? Kita nak low risk. Tapi M15 ni kan time frame kecil kan. Time frame kecil, dia bukan H4. So zone kecil-kecil sangat pun tak boleh juga kan. So kita tengoklah. Kalau style aku akan ambil contoh kat sini dia dah breakout, dan dia masuk balik zone, dia turun ni dia ada buat apa geng? Kat sini dia ada buat satu breakout. So aku akan ambil sini satu dan sini satu. So dua zone lah untuk kita watching. So aku pun tanda lah situ. Satu tempat low risk, lagi satu untuk medium risk. Okay, dan kita kemaskanlah pada candlestick kita. Okay, kalau nampak kat sini geng, dia macam ni. Nampak ni, sini buat satu support, lambat ni pump, breakout, datang balik retest, jalan. So kawasan ni valid lah untuk zone kita, betul. Sebab kat sini dah breakout. Sebab apa? Siapa nampak aku pernah ada explain, kalau R bertemu R, baru kita boleh pakai kita punya SS tu. Benda tu aku lupa. So nampak tak geng, dia masuk kurang ajar kan. Dia masuk terus jalan. So macam biasa, benda tak ada confirmation ni, selagi tu aku tak entry. Tak apa, kalau nak jalan lah. Tapi gempak lah, zero float kan. Kalau kita buka lower, kita tengok kita zoom out sikit. Kita tengok H1 Kita tengok dia memang dah masuk SNR valid. Nampak tu geng, memang dah masuk. Terus touch, terus jalan. Jalan berapa pit ni geng?
75 pip kan. Boleh lah siapa nak bagi. So zone tu dia akan jadi 2 lah kan. Dia akan jadi 2. Dia akan jadi macam ni. Sini medium, sini low. Okay. Dia ambil medium. Tapi tengoklah dia masuk, dia terus breakout sell. So sebenarnya aku expect dia datang balik sebenarnya. Dia datang balik. Tapi dia tak datang balik. Dia terus jalan. Dia singgah goal ni kan. Laju. Tak apa. Tapi aku expect dia akan masuk zone atas lagi ni. Baru 2.6. Tengoklah kalau ada rezeki. Kalau tak ada rezeki, jangan risau. Kita boleh re-entry. Okay, so itu je lah macam mana boleh dapat setup daily H4 F15. So semoga dapat membantu. Mana yang dah pandai bagus, mana yang belum pandai belajarlah. Okay. Assalamualaikum.